Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam My Quran Time. Dan hari ini saya bersama berganding dan saya nak bersedia kita semua untuk sama-sama kita mempelajari halaman kita pada hari ini, iaitu di halaman yang ke-454. Dan pastinya saya bersama dengan guru saya yang saya suka menyebut, iaitu Senyum Sokmo. Hari ini kita boleh tengok senyuman dia bersama dengan Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi. Ya. Apa khabar Prof? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Tirmizi sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama memberi pencerahan, memberi ilmu kepada kami di teratak My Quran Time, Prof. InsyaAllah. Subhanallah. Jadi hari ini Prof, kita berada di halaman yang ke-454. Betul. Semalam telah masuk halaman baru, surah baru, iaitu surah Sad. Dan hari ini kita masuk ke halaman yang kedua, surah Sad. Prof, ya, mudah-mudahan dapat kita terus belajarlah, insya-Allah Prof. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita dikurniakan oleh Allah untuk bertemu lagi dalam sesi yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yang mana kita akan meneruskan pengajian kita dalam halaman yang ke-454. Kalau semalam kita dah bincang mengenai tentang asal usul ataupun tentang sedikit pengenalan mengenai tentang surah Sad, hari ini mari sama-sama kita perhatikan sinopsis pengajian kita, apa yang akan kita pelajari dalam halaman yang ke-454 ini, iaitu kita akan melihat mengenai tentang kisah Nabi Daud. Masya-Allah, yang ni akan disebutkan daripada ayat ke-17 hingga ayat yang ke-26. Masya-Allah. Maknanya satu ayat ataupun satu halaman ini keseluruhannya akan menceritakan mengenai tentang kisah Nabi Daud. Tetapi sebelum kita tengok satu persatu perincian mengenai tentang ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini, kita sama-sama bacakan dahulu. Sebelum saya terlupa tuan-puan, sebelum kita nak mulakan pengajian kita Ustaz, mari sama-sama kita baca. Tadi saya dah baca dah doanya. Kita sama-sama bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan dada kita, membuka kita ruang untuk menerima ilmu pada hari ini. Sama-sama kita bacakan ayat pada halaman yang ke-454, ayat ke-17 hingga ayat yang ke-23. 23. InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Malia, Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-454, bermula ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-23. Halaman ini pada saya lah Prof,
mencabar sikit. Mencabar. Oh, mencabar sikit ayat ni. Ayat-ayat di halaman ini ni memang kena hati-hati. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan bacaan kita pada hari ini dan kita dapat baca dengan baiklah insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk permulaan ini mari kita sama-sama baca dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, kita perhatikan pada ayat yang ke-17, Allah Taala berfirman, bersabarlah ke atas apa yang mereka katakan wahai Muhammad, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya baginda sangat taat kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-17 ini sebenarnya tuan-puan, ianya adalah kesinambungan daripada halaman yang ke sebelah. Kalau kita tengok halaman sebelah, sebenarnya Allah Ta'ala telah memujuk Rasulullah. Allah Ta'ala faham bahawa tekanan-tekanan yang dikenakan ke atas Rasulullah sangat berat. Iaitu surah ini diturunkan pada fasa di Makkah. Di Makkah ini tekanannya bertalu-talu. Bayangkan baru mula-mula kita nak sampaikan berita baru, dakwah baru, tiba-tiba orang tak terima, orang ejek, orang lempar macam-macam. Lalu Allah Ta'ala pujuk Rasulullah. Allah Ta'ala cerita satu-satu. Nanti dalam surah ni menariknya sebenarnya banyak kisah para Nabi. Yang ini kita mulakan dahulu dengan kisah Nabi Daud.
yang mana Rasulullah pesan, Allah Taala pesan kepada Rasulullah. Allah Taala kata isbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu wahai Muhammad ke atas apa yang akan mereka katakan. Sebab dekat sini digunakan fi'lul mudhari'. Perkataan ma yaqulun, dia tak kata ma qalu, sabarlah ke atas apa yang telah mereka katakan. Tetapi disebut di sini ma yaqulun, iaitu apa yang akan mereka katakan sekali. Maknanya termasuk dengan semua lepas ni akan dikenakan tekanan yang berat kepada Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kepada Rasulullah, kalau kau ingat wahai Muhammad, ada kisah mengenai tentang Nabi Daud, yang mana Nabi Daud ini disebutkan sebagai Zal Aidi ataupun Zul Aidi ni, iaitu orang yang kuat, yang mempunyai kekuatan. Dekat sinilah penafsiran para ulama cuba menyelongkar, meneroka apakah yang dimaksudkan dengan Zal Aidi ni, yang mempunyai kekuatan. Ni kekuatan dari aspek apa? Macam cerita hang tuah Ustaz Tarmizi, kekuatan Nabi Daud ni pada mana? Pada huruf ta ke ataupun pada huruf dal ni tadi? Lalu yang ni yang para ulama menyebutkan, Al-Imam Ibn Kathir kata al-aidi ni iaitu al-quwwah fi ta'ah. Maksudnya kekuatan dia dalam ketaatan, bukan pada huruf dal ke, bukan pada huruf waw tu tadi, kekuatan dia kepada ketaatan. Yang inilah yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama, menyebutkan Nabi Daud ini orang dia sangat kuat beribadah. Perhatikan, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, seorang raja, tetapi tidak menjauhkan dia daripada Allah. Susah kita nak dapati pemimpin yang sebegini, walaupun dia sibuk dengan kesibukan mengurus tadbir negaranya, tetapi dia sangat kuat beribadah kepada Allah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Bahkan pandangan ini disokong lagi dengan pandangan daripada hadis Nabi yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah kata ahabbus salah ilallahi salat Daud. Sebaik-baik ataupun solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Biasanya kita dengar tentang puasa Nabi Daud. Hari ini kita belajar satu hadis baru yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ahabbus salah ilallahi salat Daud. Solat yang paling disukai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Sama juga, dan sebaik-baik puasa yang paling disukai oleh Allah itu adalah puasa Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud solat? Macam mana Nabi Daud puasa? Diperincikan lagi dalam hadis ni. Dia kata wa yaqumu thuluthahu, maknanya dia bangun pada malam sepertiga malam dan dia mendirikan solat malam. Wa yanamu sudusahu, dan dia tidur pada yang bakinya. Wa kana yasumu sauman wa yuftiru yauman, iaitu dia puasa sehari, dia selang sehari. Kalau kita gabungkan selang sehari ni Ustaz Tarmizi, maknanya separuh tahun dia puasa. Allahu akbar. Kalau kita puasa sebulan je, kita puasa wajib tu dah rasa merana dah. Dah rasa merana dah. Yang ni puasa 6 bulan tuan-tuan. Perhatikan, Nabi Daud disukai oleh Allah Ta'ala, salatnya disukai oleh Allah Ta'ala, puasanya juga disukai oleh Allah Ta'ala. Bahkan inilah juga kalau penghujung ayat yang ke-17 ni disebutkan innahu awwab. Apa maksud awwab ni? Kalau kita tengok terjemahannya di sini, dikatakan awwab ni maksudnya orang yang kembali, seakan-akan dia cepat kembali kepada Allah. Kalau leka sekejap sahaja, cepat kembali kepada Allah, tak ada leka yang panjang. Yang inilah yang disebutkan, iaitu dia cepat, yang dikatakan solat awwabin itu solat orang yang cepat kembali kepada Allah. Masya-Allah. Yang ni adalah kisah mengenai tentang Nabi Daud, orang yang kuat beribadah. Dan di sini juga kalau kita perhatikan dalam hadis, kuat itu tidak semestinya kuat fizikal. Mungkin juga Nabi Daud ni kuat dari aspek fizikal. Diceritakan dalam suratul Baqarah bagaimana Nabi Daud ni memimpin tenteranya melawan tentera Jalut. Maknanya kuat dari aspek fizikal dan kuat juga dari aspek taat dia kepada Allah Ta'ala. Dan dalam satu lagi dalam hadis disebutkan juga mempunyai kekuatan ini. Tentang kekuatan ini, kuat ni bukan sahaja kuat menguasai dirinya, mengawal nafsu macam Nabi Daud, tetapi juga mengawal emosi. Kalau kita tengok dalam hadis, Rasulullah kata laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat ni kuat bergusti. Anak ajak gocoh, betul gocoh. Orang ajak gocoh, dia kata bisur'ah. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat ni orang yang boleh menahan dirinya ketika marah. Hari ni tuan-puan, orang marah pun boleh keluar dalam, boleh live. Minta maksud, orang marah pun kadang-kadang
Tak masuk Ustaz Tarmizi. Orang marah pun nak buat Allahu Akbar. Nak ceritanya pada tuan-puan, kalau kita berjaya kawal kekuatan diri, maknanya ini orang kuat. Berjaya mengawal kemarahan dia, menunjukkan dia orang yang kuat. Sebenarnya ini yang saya suka kata-kata hukama. Ada yang menyatakan, dia kata aku tidak pernah menyesal terhadap apa yang aku diamkan ketika aku marah, berbanding dengan menyesal ketika apa yang aku ucapkan ketika aku marah. Maknanya kalau kita diam ketika marah, biasanya jarang kita menyesal. Mana marah tu sabar dulu. Kalau bercakap nanti takut menyesal. Allahu Akbar. Kadang-kadang marah ke anak, keluar kata-kata yang Allahu Akbar, esok menyesal balik. Anak tu ingat pula, Allahu Akbar, lagi menyesal. Anak tu kata, dulu ayah kata gini, Allahu Akbar. Sebab itulah hukama kata, kalau kita boleh kawal diri kita ketika marah, kita adalah orang yang kuat. Itu baru ayat yang pertama, ayat yang ke-17. Kemudian ayat ke-18 Allah Ta'ala ceritakan, yang ni sebenarnya kita pernah bincangkan dalam surah Ahzab terdahulu, yang mana kelebihan surah Sabah ataupun surah Ahzab kalau tak silap saya, inna sakharnal jibala ma'ahu sabbihna bil ashi wal isyraq, yang mana Nabi Daud ini salah satu kelebihannya adalah angin, adalah bukit gunung ganang ini dan binatang-binatang, burung-burung ini, bila dia mendengar Nabi Daud bertasbih, mereka bertasbih dengan Nabi Daud. Nanti kalau kita tengok anaknya pula Nabi Sulaiman, dengan angin sekali. Luar biasa kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud. Dan perhatikan juga Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-20, wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab, iaitu kami berikan dia, kami kuatkan dia kerajaannya, dan kemudian kami berikan dia hikmah dan kebijaksanaan, wa faslal khitab, dan kemampuan untuk memutuskan perkara. Dalam sebahagian penafsiran para ulama tafsir, ada yang menyebutkan wa faslal khitab ni maksudnya dia punya pertuturan. Pertuturan itu adalah kemas. Orang dengar boleh terpukau macam Rasulullah. Macam Rasulullah orang dengar boleh terpukau. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir Ustaz Tirmizi, ada disebutkan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, dia katakan perkataan amma ba'du. Faslal khitab kan, khutbah itu dipotong. Dia kata perkataan amma ba'du ini adalah berasal daripada perkataan Nabi Daud. Masya-Allah. Hari ni lagi yang kedua ilmu baru kita dapat. Bukan sekadar solat Nabi Daud, solat yang disayangi oleh Allah Ta'ala, disukai oleh Allah Ta'ala, rupanya pertuturan dia pun pertuturan yang tersusun. Faslal khitab ini, selain daripada dia memutuskan perkara, dia juga hebat dalam perkara, maknanya berpidato ataupun bercakap dengan jelas. Mengenai dengan percakapan dengan jelas ini, saya pun masih lagi belajar macam mana nak bercakap dengan jelas. Kerana saya ingat sebuah hadis Ustaz Tarmizi, satu hari Saidina Abu Hurairah pernah memberikan khutbahnya ataupun percakapannya, lalu Sayyidatina Aisyah dengar. Aisyah kata, engkau dengar tak apa yang dia tu cakap? Dia kata macam tu. Maknanya dia kata seakan-akan Abu Hurairah ni cakap agak lancar dan pantas, sehingga kan terlalu lajulah, katakan begitu. Lalu Sayyidatina Aisyah kata, dia kata kalau Rasulullah itu bertutur ataupun menyampaikan khutbah, engkau boleh kira perkataan dia. Masya-Allah. Maknanya orang dengar jelas pertuturan yang diungkapkan oleh Rasulullah. Inilah juga kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Daud. Sehinggalah pada ayat yang nanti kita tengok, ayat 21, 22 dan 23, menceritakan bagaimana sekalipun dilantik sebagai seorang Nabi, diangkat sebagai seorang pemerintah, tetapi beliau juga, baginda Nabi Daud juga akan diuji oleh Allah Ta'ala. Yang inilah kisahnya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-21. Allah Ta'ala kata, wahal ataka naba'ul khasmi iz tasawwarul mihrab, yang mana apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita-berita orang yang bermusuhan ketika mereka memanjat dinding. Ketika mereka memanjat dinding ni, para ulama tafsir ada menghuraikan, dia kata Nabi Daud ini dia mempunyai satu mihrab ataupun tempat ibadah yang ada kawalan, maknanya ada miswar, ada suar, ada dinding. Dia buat dinding tempat dia beribadah, tak ada orang lain masuk yang boleh masuk ketika dia beribadah. Disediakan tempat khas
Maknanya tak salah Ustaz Tarmizi, lepas ni kalau kita di rumah, ada satu mihrab. Macam dibuat oleh Sayyidatina Maryam, macam yang dilakukan juga oleh Nabi Daud ini, yang mana sehinggakan orang tu datang, ada yang riwayat kata dia memanjat dinding tu kerana nak bertemu dengan Nabi Daud. Dan tidak salah pun sebenarnya, kita perlukan perlindungan buat diri kita, nak fokus beribadah dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal kedatangan dia di Madinah, sama juga baginda mempunyai pengawal pada asalnya. Maknanya sebab bayangkanlah di Mekah tu orang dah cuba nak bunuh dia, dia lari ke Madinah. Lalu sebenarnya di Madinah inilah yang mana datang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, cuba untuk melindungi Rasulullah kerana dibimbangi Rasulullah akan diganggu dan digugat sebagainya. Ini kita masuk kepada bagaimana ada dua orang lelaki ni nanti dia akan bertemu dengan Nabi Daud dan dia berbincang dengan Nabi Daud. Apakah dialog mengenai tentang mereka, kita akan bincangkan selepas daripada ini. Tapi sebelum tu kita akan lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini yang kita belajar daripada surah Sad ini, iaitu perkataan khatabah. Baru kita sebut tadi khatabah. Maksudnya memberi ucapan, yang mana perkataan ini diulang sebanyak 12 kali disebut di dalam Al-Quran. Kalau dalam ayat surah Sad ini, daripada halaman yang kita pilih ini, halaman yang ke-454, iaitu faslal khitab, iaitu dia mempunyai kekuatan untuk bercakap, berkhutbah ataupun berbicara, ataupun dia memutuskan perkara dengan perkara yang putuslah, maknanya keputusannya adalah keputusan yang hebat. Baik, ini adalah perbincangan kita dari fasa yang pertama. Fasa kedua nanti kita akan tengok pula bagaimana Nabi Daud itu diuji pula dalam dia membincangkan ataupun dia memutuskan keputusan apabila dia didatangi oleh dua orang lelaki tadi. Dua orang lelaki tu dah panjat dinding dah, nak tanya kepada dia soalan yang menarik. Lalu inilah yang akan kita bincangkan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu seketika insya-Allah. Tak boleh sama lah. Jadi kena dapatkan yang original, takut salah bro. Nanti kan marah abang-abang Hijaz, abang-abang Rabbani kan. Itu antara lirik lagu nasyid pemimpin yang adil. Kenapa? Kerana kejap lagi kita nak dengar kupasan Prof tentang bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam menyantuni dua lelaki tadi ya. Betul. Kan yang panjat tadi tu. Betul. Panjat nak tengok apa tadi ya. Nanti kita akan dengar sambungan daripada Al-Fadhil Prof. Jadi kita nak singgah jap. Sebelum tu kita nak singgah sekejap apakah perkongsian ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Mari kita saksikan sama-sama paparannya, iaitu menyempurnakan hukum qalqalah wusta dalam ayat ini. Contohnya dalam ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu awwab. Satu. Dan ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil 'ashyi wal isyraq. Baik. Surah Azim. Kedua-dua ayat ini ataupun kedua-dua kalimah yang kita fokuskan, iaitu akhir ayat 17, akhir ayat 18, iaitu kita berhenti pada huruf qalqalah. Kita berhenti ataupun kita waqaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung. Huruf qalqalah yang berbaris, kita matikan dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita nak waqaf. Maka dia panggil qalqalah wusta, pertengahan. Tingkatan dia pertengahan. Jadi bunyi dia awwab kan, wal isyraq.
Jadi mudah-mudahan kedua-dua tempat ini ada banyak lagi selepas itu. Itu dua contoh, ayat 17, ayat 18. Bolehlah nanti insya-Allah lepas ini ibu-ibu ayah-ayah boleh buat catatan ataupun tengok, okey ayat ni pun ada, ayat ni pun ada, untuk sama-sama kita ulang kaji. Selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu alam. Silakan Prof. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita atas huraian perkongsian mengenai tentang perkara tajwid, dan kita selalu diingatkan bahawa bacaan kita biarlah bertepatan seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan bagaimana kita nak tahunya adalah melalui guru-guru kita. Baik, kita akan selanjutnya meneruskan lagi pengajian kita bermula daripada ayat yang ke-23 ataupun 24 yang mana nanti kita akan ulang sedikit tentang kisah yang dua orang lelaki yang saling bergaduh tu tadi, yang nak jumpa dengan Nabi Daud. Tapi sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada ke-24 hingga ayat yang ke-26 yang dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof Dr. Ahmad Sanusi, ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time. Alhamdulillah, kita belajar hari ini subhanallah banyak. Saya pun ada catatkan tadi Prof, Nabi Allah Daud AS selalu, betul lah, selalu kita dengar pasal puasa je. Tapi solat Nabi Allah Daud pun subhanallah. Dan Nabi Allah Daud ini memang terkenal dengan suaranya. Betul. Allahu akbar kan. Mizmar min mazamir ali Daud kan. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus mempertingkatkan dan kita dapat memperelokkan bacaan kita bagi mencapai saranan, dan juga apa kata baginda Nabi SAW kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita nak sambung bacaan kita di ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-26. Dan nanti Prof, kita akan jumpa ayat yang ke-24. Betul. Di hujung ayat yang ke-24 ada tanda macam kubah tu kan. Ada macam kubah tu, maksudnya tanda sujud, sajadah ataupun sujud tilawah kita baca hari ini. Dan nanti bila sampai di akhir ayat yang ke-24 kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah-ayah ada kesempatan, ada ruang yang baik, yang sempurna, yang okey, boleh untuk sujud sajadah lah kan, ataupun sujud tilawah bila dengar ayat sajadah, boleh rukuk pula, boleh sujud. Kita dah banyak kali praktik sebelum ini kan Prof. Jadi betul. Nanti boleh insya-Allah. Baik, kita nak mula baca sambungan ayat yang ke-24 sehingga 26 dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, sekiranya kita perhatikan dalam ayat yang ke-22, Allah Ta'ala menceritakan ketika mereka masuk, baginda terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang bermusuhan. Sebahagian daripada kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang daripada kebenaran serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Baik, kita masuk ataupun kita sambung perbincangan kita tadi mengenai tentang dua orang lelaki yang panjat ke dalam tempat peribadatan Nabi Daud, dan kemudian bila Nabi Daud ternampak ataupun jatuh datangnya dua orang lelaki ini, Nabi Daud terkejut. Lalu apabila Nabi Daud terkejut tu tadi, maka dua orang lelaki ini tadi kata, jangan kau terkejut dan jangan kau takut wahai Nabi Daud, kerana kami ni datang untuk bertanyakan kau mengenai tentang satu perkara, iaitu kami berdua ni sedang bergaduh. Salah seorang daripada mereka mempunyai 99 ekor kambing, yang mana seorang lagi ada juga kambingnya yang lain. Lalu salah seorang daripada mereka ataupun salah seorang daripada lelaki tadi minta nak cukupkan satu kambingnya menjadi 100. Maknanya dia paksa seorang kawan tu lagi, berikan aku kambing kau supaya kambing aku ni cukup 100. Inilah yang sedang dibincangkan tu tadi, dan akhirnya perbalahan berlaku. Yang ini yang diceritakan sehingga kan salah seorang daripada mereka ini mempunyai pertuturan yang hebat. Maknanya dia hebat berhujah sehingga menyebabkan dia dapat apa yang dia kehendaki, dan seakan-akan Nabi Daud ini setuju ataupun menghukum ke atas mereka berdua. Ini adalah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai tentang dua lelaki yang saling bertelagah. Seorang mempunyai 99 ekor kambing, dia nak cukupkan seekor lagi jadi 100, lalu dia paksa kawan yang seorang lagi tu bagi. Inilah yang dikatakan waliya na'jatun wahida faqala akfilniha wa'azzini fil khitab. Yang diperintahkan ataupun diceritakan oleh lelaki itu tadi. Lalu Nabi Daud kata, laqad zalamaka bisu'ali na'jatik. Dia kata sesungguhnya engkau telah berlaku zalim kerana engkau minta kawan kau tu bagi engkau kambing supaya cukup 100. Dan tiba-tiba Nabi Daud terdiam. Dan Nabi Daud perasan bahawa yang datang dua orang lelaki ini bukan lelaki yang biasa. Rupanya ianya adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menguji Nabi Daud. Penghujung ayat ni yang dikatakan wazanna Daudu annama fatannahu fastaghfara. Lalu Nabi Daud telah sedar bahawa sebenarnya yang datang tu bukan lelaki biasa, dua lelaki yang sengaja bertanyakan soalan untuk menguji Nabi Daud. Apa kisah di sebalik kisah dua orang lelaki ini? Yang ini yang kita kena teliti betul-betul. Sebenarnya sebab banyak kisah yang diriwayatkan oleh ulama tafsir. Tetapi sebahagian ulama menyatakan kisah tersebut adalah kisah yang tidak benar, iaitu kisah yang batil ataupun kisah yang tidak sahih, yang mana kisah yang banyak disebutkan di dalam para ulama tafsir sendiri, iaitu tentang Nabi Daud ini mempunyai 99 orang isteri.
99 orang isteri. Ustaz Tirmizi terkejut dengan 99 orang isteri itu tadi. Lalu dikatakan, yang ni yang saya katakan kisah ini kebarangkaliannya tidak benar tu tinggi kerana Nabi Daud seakan-akan berkenan dengan seorang isteri orang lain. Seorang wanita. Lalu dikatakan ini kisah yang batil ataupun kisah Israiliyat yang datang daripada kisah-kisah kaum terdahulu. Nabi Daud seakan-akan meletakkan suaminya tu dalam peperangan sehingga suaminya tu terkorban. Ada yang kata begitu, ada yang kata Nabi Daud yang menjadi punca kematian dia dan sebagainya sehingga Nabi Daud boleh mendapat yang seorang lagi tu tadi. Tetapi para ulama sebagai contoh Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Hazam, Al-Imam Qadhi Iyad dan juga Muhammad Abu Syahbah menyatakan kisah ini adalah kisah yang batil, kisah yang tidak benar dan tidak sesuai. Tetapi yang anehnya juga terdapat juga para ulama yang lain menyatakan kisah ini barangkali ada asasnya. Apa yang saya pandang ataupun apa yang saya perhatikan daripada perbincangan ulama tafsir ini sebenarnya boleh kita ambil jalan tengah seperti mana yang pernah dicadangkan oleh Syekh Tantawi. Apa kata Syekh Tantawi? Syekh Tantawi kata sebenarnya apa yang menyebabkan Nabi Daud ini beristighfar. Bila Nabi Daud dah tersedar dia melakukan kesilapan tu, apa kesilapan yang sebenarnya ataupun apa ujian yang dikenakan oleh Nabi Daud ini? Syekh Tantawi kata barangkali yang pertama sebenarnya dia kata dia telah menyebabkan sebenarnya Nabi Daud merasakan ataupun tersalah memberi hukuman. Maknanya hukuman tu secara zahirnya memang tentang perkara yang perselisihan antara dua orang lelaki tu, tentang kambing tu. Lalu Nabi Daud sebenarnya telah suuzon kepada salah seorang daripada mereka. Inilah yang menyebabkan dia beristighfar kerana bukanlah dikaitkan dengan kisah 99 orang isteri itu tadi, tetapi dikaitkan kerana dia telah tersalah sangka ataupun memberikan pandangan yang tidak elok kepada salah seorang daripada mereka. Yang ini cadangan yang diberikan oleh Syekh Tantawi, Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya. Kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Daud itu bukanlah kerana kesilapan yang diceritakan kisah isteri ramai menyebabkan seorang itu terbunuh dan sebagainya, tetapi kerana kisah yang sebenar yang diceritakan dalam Al-Quran itu tadi. Yang mana yang keduanya pula ada juga yang memberikan cadangan. Sebenarnya bila Nabi Daud dah terperasan, dia macam dah tersilap tu tadi, lalu dia beristighfar wa kharra raki'an tu tadi, lalu dia rukuk dan ataupun sujud tu tadi adalah kerana bukan kerana kisah yang disebutkan tadi, tetapi kerana dia telah menghukum seseorang yang berebut kambing itu tanpa meminta bukti. Kerana dia hanya dengar orang berdebat je. Dengar orang berdebat, dia tak minta bukti ataupun dia tak siasat betul-betul. Barangkali ini juga yang kita katakan menyebabkan kerana kesilapan yang berlaku tu tadi. Manakala yang ketiga, cadangan daripada ulama-ulama yang moden yang cuba meleraikan ataupun menolak kisah Israiliyat ataupun kisah yang dikatakan Nabi Daud mempunyai isteri yang ramai dan berkehendakkan kepada isteri orang tu tadi. Dia kata mungkin juga apa yang kita fahami daripada kisah Nabi Daud ini adalah Nabi Daud ini kalau kita perhatikan dia terlalu sibuk beribadah. Sehingga kan rakyat terpaksa datang memanjat dinding rumah dia. Jadi barangkali dia kata ini sebenarnya mungkin kesilapan kerana terlalu fokus beribadah. Kerana kalau kita perhatikan ayat yang ke-26, Allah Taala kata ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas. Maknanya Allah Taala kata engkau kena hukum manusia dengan adil. Engkau ini adalah khalifah. Maknanya tidak difokuskan kepada ibadah tu tadi, tetapi fokus dia adalah bagaimana untuk mentadbir alam ni dengan kesempurnaan, bahkan bagaimana dia boleh menegakkan keadilan sosial. Jangan sampai ada yang dizalimi, jangan sampai ada dalam kalangan mereka yang terpaksa mencari pemimpin sampai panjat pemimpin. Ini yang kita bimbang juga berlaku pada hari ini. Pemimpin nak cakap pun maknanya biarlah sampai orang senang berjumpa. Biarlah sampai orang senang berjumpa. Inilah barangkali pengajaran yang menarik daripada kisah Nabi Ibrahim. Perdebatan berlaku sehingga menyebabkan ada dalam kalangan rakyat datang berjumpa dengan dirinya, lalu dia mungkin tersalah dalam beberapa perkara, lalu dia cepat beristighfar kepada Allah Taala dalam perkara yang dia tersilap. Dan menariknya di sini kisah Nabi Daud ini ditutup dengan bagaimana Allah Taala mengingatkan tentang Nabi Daud mengenai tentang peranan kau sebagai khalifah. Tengok dalam penghujung ayat tu diceritakan tentang peranan dia sebagai khalifah. Dia hendaklah berlaku adil dan tidak mengikut hawa nafsu, bagi kita menanamkan, bagi nak menghayati betul-betul tentang peranan kita sebagai khalifah di muka bumi.
saya kira mari kita sama-sama bacakan semula. Maknanya bacaan mengenai tentang ayat ke-26 ini, peranan kita sebagai khalifah untuk kita hayati apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan daripada ayat yang ke-26 ini, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof. Kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-26. Betul. Ayat yang ke-26 agak panjang, kita akan baca secara murattal insya-Allah. Dan saya setuju sangat tadi yang Prof sebut tadi, kan, pemimpin kan. Kadang-kadang nampak masa raya je. Nampak Pilihan masa raya ke raya. raya? Begitulah lebih kurang. Begitulah lebih kurang. Jadi memang halaman ini subhanallah sangat-sangat memberi iktibar, dan kita sama-sama ambil pengajaran dan pelajaran insya-Allah taala deh. Baik. Kita sambung ataupun kita ulang baca ayat yang ke-26 sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu yang menyesatkan. Baik, kat sini adalah penutup yang sangat menarik, yang mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dan mengingatkan kepada semua pembaca bahawa peranan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan awal-awal dulu Allah Ta'ala cerita tentang khalifah dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala cerita malaikat merasakan khalifah itu akan dilantik daripada orang yang mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang akan menumpahkan darah, orang yang akan melakukan kerosakan di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan bahawa Nabi Adam ini mempunyai kekuatan yang lain daripada yang lain, yang mana dia mempunyai ilmu. Sama juga dengan Nabi Daud ini tadi, yang mana Allah Ta'ala kata wa atainahul hikmah, yang mana diberikan kepada Nabi Daud ini kebijaksanaan, dan ditekankan semula pada penghujung ini dikatakan kami jadikan kau wahai Daud sebagai khalifah supaya engkau menghukum manusia dengan penuh keadilan, dan tidak terhenti ke atas situ sahaja. Allah Ta'ala kata wala tattabi'al hawa, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu, maka hawa nafsu akan menyebabkan engkau akan lari daripada kebenaran. Baik, kalau kat sini kita cuba revise balik, kita cuba ingat balik, kalau begitu dalam kisah yang panjang ni sebenarnya apa mesej yang nak disampaikan kepada Rasulullah? Kan Rasulullah dah diuji berat apa semua tu tadi. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Daud? Allah Ta'ala nak ingatkan kepada Rasulullah bahawa Nabi dahulu juga diuji. Kadang-kadang kalau tidak diuji dengan kerajaan juga, Nabi Daud diuji dengan kehendak ataupun diuji dengan kesilapan kecil ini. Mudah-mudahan dia menjadi peringatan buat Rasulullah dan diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajaran yang boleh kita amalkan, praktikkan daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah mencontohi Nabi Daud yang sentiasa bersabar walaupun menerima ucapan negatif daripada orang lain. Orang cakap apa-apa sekalipun, maknanya Nabi Daud ni adalah seorang yang sabar. Yang kedua, segera memohon maaf jika tersilap. Yang ni kita perhatikan kisah Nabi Daud, bila berlaku kesilapan, fastaghfara rabbah, dia segera memohon kemaafan.
Dan yang ketiga, memimpin dengan penuh kesedaran dan tidak mengikut hawa nafsu, iaitu mengadili manusia dengan penuh keadilan. Kita telah pun sampai ke penghujung pengajian kita pada hari ini. Bagi memberkati, merahmati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, menjadikan kita dalam kalangan orang yang dipimpin oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami ini khalifah di atas muka bumi ini yang benar-benar taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, bukalah pintu hati kami ya Allah untuk kami terus bersama dengan Al-Quran, memandu kehidupan kami mencapai kejayaan dan keridaan-Mu dan juga kebahagiaan hidup di negeri akhirat nanti ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah Prof. Kita berakhir di halaman yang ke-454 dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa yang telah kita bacakan tadi dan juga apa juga pengajian kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati, amin ya Rabb. Dan kita nak terus memupuk hati kita, jiwa kita, kehidupan kita untuk kita terus menyumbang, untuk kita terus infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam tabung gerakan Al-Quran bagi kita melahirkan generasi jilul Quran, melahirkan generasi Al-Quran, menyebarkan Al-Quranu kalamullah, membumikan Al-Quran kepada kita semua masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak menyambung lagi besok di halaman yang berikutnya, tapi jangan lupa malam nanti ulangan dan juga pagi besok ulangan di halaman yang ke-454 ini. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Dr. Ahmad Sanusi dan juga semua yang mengikuti pengajian pada hari ini. My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.